pertamanya alhamdulillah kita dapat juga menghabiskan tadarus Quran. Objektif tadarus Quran ni ialah hanya untuk mewujudkan suasana lah supaya kita ni lebih terdorong kan untuk membaca Quran, memperbaiki bacaan Quran bila tengok kawan-kawan lain boleh baca kan. So dia lebih kepada untuk menghidupkan suasana tu kan. Dan dia bukanlah sama sekali sunnah bukan sunnah lah, maksud dia jangan kita beriktikad bila kita lakukan tu kerana Nabi Muhammad SAW telah melakukannya. Bukan macam tu So sekarang ni kita akan masuk sesi bedah buku. Yang ini bedah buku Khawatir Quraniyah yang ditulis oleh Amrul Khalid. So apa yang saya sampaikan ni adalah perkongsian lah bila mana yang saya baca buku ni. So sedikit pengenalan, Amrul Khalid ni seorang orang Mesir kan, bekas accountant kan. Lepas tu dia ambil keputusan untuk berhenti daripada pekerjaan accountant tu dan meneruskan usaha sebagai pendakwah. Okay. So Amrul Khalid ni sangat-sangat terkenal sehingga kan majalah Times mengatakan bahawasanya dia ni 100 orang yang berpengaruh dalam dunia. So siapa yang pernah dengar RIS dekat US, Revive the Islamic Spirit kan, satu program lah, satu convention kan, Revive Islamic Spirit tu, dia ni selalu jadinya bukan penceramah lah, tapi orang yang menyampaikan idea-idea. Dia akan panggil banyak orang untuk cakap kat depan. So salah seorangnya Amrul Khalid ni. Dan dia ni sangat-sangat menentang segala usaha yang ekstrim kan. Macam kalau kita boleh baca sebelum ni dia ada mengutuk tindakan yang berlaku di Afghanistan kan, mana Osama bin Laden kan. Bom sana bom sini, dia menentang benda tu. Dan dia sangat terkenal dengan bidang penyiaran. Banyaklah rancangan-rancangan dia kita boleh tengok. Antaranya yang famous dia animasi dia lah. Okay. So hari ni kita bermula dengan surah yang pertama lah. Surah yang pertama surah apa? Surah Baqarah. Okay. Surah yang pertama surah Al-Fatihah. Kadang-kadang kita mungkin terconfuse lah kot. Okay. Tapi selalunya orang tahu je lah sebab buka-buka Al-Quran, surah yang pertama ialah surah Al-Fatihah. So insyaAllah dalam masa saya minta maaf lah hari ni ambil masa lebih sikit sebab hari ni hari yang pertama. Lepas ni kita cuba untuk mematuhi lah kan. Sebab dah 6 minit je, 6 minit lagi nak pukul 8. Tapi satu pun tak masuk lagi pasal surah Al-Fatihah. So apa yang ditulis dalam buku ni adalah ijtihad penulis Buku ni bukan tafsir tapi dia menggunakan tafsir untuk menulis buku ni. Tu kena jelas lah. Dia sama sekali tidak ditulis dalam bentuk atau dalam objektif untuk mentafsir. Tapi dia adalah untuk memberitahu apakah tujuan-tujuan ayat-ayat ni diturunkan, surah ni diturunkan, apakah kaitan antara surah Al-Baqarah dan surah Al-Fatihah, kenapa susunannya begitu. Dia lebih kepada macam tu lah. Okay. So kalau kita ada mindset tu, insyaAllah kita akan lebih faham lah. So seperti mana yang saya cakap, hari ni kita akan bentang surah Al-Fatihah, surah yang diturunkan di Mekah, iaitu sebelum proses hijrah Nabi ke bumi Madinah. Dan surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang kelima, mengandungi 7 ayat. Dan kita bacakan dia paling banyak sekali, iaitu sebanyak berapa kali? 17 kali sehari. Dan merupakan rukun kepada solat. Maksudnya betapa pentingnya lah. So amat sayang sekali sekiranya kita sebelum ni membaca Al-Fatihah tapi tidak memahami apa yang nak disampaikan oleh surah ini. So
kita cubalah kan daripada sesi pendek ni untuk kita dapatlah sedikit kefahaman mengenai surah Al-Fatihah ni. Ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi hadisnya, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Dia cakap surah yang paling agung di dalam Quran. Okay. Lepas tu sahabat bertanya, surah apa tu? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, surah, dia bacalah Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Dan berkaitan keagungan surah ni, Allah garapkan dalam surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat yang ke-87. Okay. Surah Al-Hijr. Al-Hijr ayat 87. Yang mana dan bunyi dia, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Okay. So para pentafsir menafsirkan bila mana Allah mengatakan 7 ayat berulang-ulang ini ialah surah Al-Fatihah tu. Okay. So ada dalam satu lagi hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, tidaklah Allah menurunkan yang sebanding dengan Al-Fatihah ini, baik dalam Taurut, Injil, Zabur maupun Al-Furqan. Sesungguhnya ialah 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung diberikan kepadaku. So Nabi berkata kepada para sahabat, tidak ada surah semisal, ayat semisal macam Al-Fatihah ni yang kehebatan dia sama. Dalam Taurat pun tak wujud, Taurat, Injil, Zabur tak wujud surah macam ni. So surah ni dia menghimpunkan tujuan-tujuan Al-Quran. So selalunya Al-Quran ni dia akan berbahas mengenai 3 benda lah. 3 benda. Yang pertama, dia akan menceritakan, dia akan bercakap mengenai akidah kepada siapa kita imani. Sebenarnya kalau siapa yang pernah mengkaji tafsir fi Zilalil Quran, kita melihat juzuk yang ke-30 itu juzuk yang berbicara kebanyakannya mengenai akidah. Kemudian pokok perbahasan kedua dalam Al-Quran ialah berkaitan ibadah. Bagaimana kita ni beribadah kepada Allah SWT. Apa erti ibadah semua tu. Dan yang ketiga ialah manhaj. Manhaj ni kalau diterjemahkan dalam bahasa Melayu mungkin sistem lah. Sistem kehidupan kita. Bagaimanakah sistem yang sepatutnya. So Al-Quran menceritakan benda tu. So kalau kita tengok permulaan surah ni, dia bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kat situ merupakan ayat yang menceritakan, yang berkisarkan tentang akidah. Sebab apa? Sebab kita mengakui wujudnya Rabb, pemilik sekalian alam, yang bersifat maha pemurah lagi maha penyayang. So first dengan kalau kita baca daripada first kita kira Bismillahirrahmanirrahim pun kita dah memperakui adanya Allah yang bersifat maha pemurah, adanya kuasa yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kemudian kita dapat tengok dalam surah Al-Fatihah itu berkaitan dengan ibadah itu, iaitu iyyaka na'budu, iaitu hanya kepada engkau lah kami sembah, dan kepada engkau lah, hanya kepada engkau lah kami minta pertolongan. So kat situ dia ada tunjuk konsep ibadah tu, kepada siapa kita ni nak memperhambakan. Sebab kadang-kadang kita ni boleh tersilap sebab bila mana contohnya kalau kita bekerja dan kita merasakan kerja itu yang memberikan kita rezeki, maka itu satu kesilapan. Kita kerja kerana Allah menyuruh kita kerja, Allah suruh kita berusaha, tapi Allah yang mendatangkan rezeki. So itu konsep dia kat sini, hanya kepada Allah lah kita beribadah, kita menjadi hamba. Dan yang kita dapat tengok yang ini perbahasan yang ketiga, iaitu mengenai manhaj hidup atau sistem hidup, iaitu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita ni kena hidup dalam jalan yang lurus. Nanti dia akan ceritakan dalam surah-surah yang seterusnya apa itu jalan yang lurus. Okey. Dan kita jalan yang mana, kalau jalan lurus ni insya-Allah kalau kita ikut, kita akan diberi nikmat. Pernah tak kita tengok para nabi, para anbiya, para sahabat, walaupun kita tengok kehidupan dia mungkin ada peperangan
mungkin hidup dalam keadaan kemiskinan, tapi kita tidak pernah lihat sahabat tu mengeluh ataupun tak gembira dengan kehidupan ni, betul tak? Ada satu kisah tu kalau kita tengok, hanya kerana sebatang pokok tu dia ada kisah dia nak bina pagar ke apa, yang saya tak ingat. Dia sanggup kan bagikan pokok tu supaya dapat bina pagar kerana apa? Dia nampak ganjaran di syurga. Walaupun nikmat tu kita tak nampak kat dunia, tapi nikmat ni dia punya maksud dia besar kan. So kita masuk ke prinsip-prinsip dasar Al-Quran kan. Pertama ialah kita ni kena sentiasa bila mana kita baca surah Al-Fatihah ni dia bercerita mengenai nikmat-nikmat Allah kan. So bila kita baca ayat pertama, ayat kedua, alhamdulillah kita memperakui kan, alhamdulillahirabbil alamin, kita memperakui bahawasanya ada nikmat lah. Bahawasanya Allah yang menurunkan nikmat kepada kita. Lepas tu dia mengajar kita dasar ikhlas, iaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita ni buat sesuatu ni hanya kerana pada Allah kan. So penting kan konsep ni. Kita kalau buat sesuatu bukan kerana Allah, maka boleh jadi hukumnya syirik lah kan. Kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Kemudian dia menceritakan kita ni perlu dikelilingi oleh orang-orang yang baik kan. Iaitu kita tengok iyyaka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Dia kata ghairil ni jauhkan aku daripada orang yang sesat dan orang yang kau murkai dan sesat. Faham? So kita ni penting lah kat sini hidup dalam environment baik tu. Kemudian dia menceritakan dasar yang keempat ialah menceritakan bagaimana sifat Allah, nama Allah yang baik tu, prinsip yang terkandung dalam nama Allah kan. Nama Allah ada 99 kan. Apa prinsip-prinsip yang terkandung? Tapi dalam surah ni dia berbicara pasal Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian dasar yang kelima ialah istiqamah kan. Bila mana kita menjadi seorang Muslim ni, kita kena istiqamah. Sebab tu dia kata ihdinas siratal mustaqim. Kita kena, tak bolehlah ambil ni sikit lepas tu buang yang lain. Kita kena ambil Islam tu secara global, secara total. Dan kita kena pegang betul-betul lah dengan apa yang Allah syariat Islam tu. Kemudian dia menceritakan yang keenam ialah berkaitan dengan hari pembalasan, Malik Yaumiddin. Kita tahu siapa yang mempunyai hari pembalasan. So kita tahu setiap apa yang kita lalui ini mesti ada penghujung dia, mesti akan ada di neraca kan. So kita tahu siapa yang pemilik neraca tu, siapa yang menguasai hari pembalasan tu. So kita penting kat sini. So dia mempersiapkan kita untuk menghadapi hari akhirat. Dan ketujuh kan. Ketujuh ialah berkaitan bahawasanya surah ni menceritakan bahawa umat Islam itu satu. Sebab apa perasan tak kalau kita baca surah Al-Fatihah ni, dia tidak ada sifat single. Semuanya plural, betul tak? Ihdinas sirah atau apa? Dia tak ada ihdinis sirah, ihdinas sirah. Dia mesti ihdina. Dia tidak ada cakap aku je. Tunjukilah aku. Tunjukilah kami. Maksudnya kalau kita baca macam tu dalam Quran, kita baca dengan ayat yang bersifat singular, solat kita tidak sah. So kita kena baca Al-Quran itu dengan macam ni lah, menggunakan ayat yang plural tu. So menunjukkan umat Islam ni beradalah di mana-mana muka bumi ni, dia sebenarnya bersatu. Dia berdoa kepada Rabb yang satu, ilah yang satu. So itulah ajaibnya Islam ni. Okay. So seterusnya dia berbicarakan, kalau kita tengok dalam subtopik ialah adab kepada Allah kan. Di mana kalau kita tengok ayat 2 hingga 5 itu ialah berbicara kan, satu pujian kepada Allah kan. Satu kita mengagungkan Allah tu kan. Dan ayat 7, ayat 6 dan ke-7 itu menunjukkan kita ni sebagai hamba kan, apa yang kita minta kepada Allah kan. Doa lah, kita cakap doa. Dan subhanallah, kita tengok kan, kalau dalam buku ni dia tulis jumlah huruf pada ayat 2 sampai 5 tu sama dengan jumlah huruf 6 dengan 7. So mukjizat lah kat situ kan. Maksudnya kalau kita kira bermula daripada Alhamdulillahirabbil alamin tu sampai ayat yang ke-5, dia punya jumlah huruf tu sama dengan ayat 6 ke 7. Okay. So siapa yang tahu hadis yang mengatakan bahawasanya bila mana kita membaca Al-Fatihah ini kita berkomunikasi
dengan Allah SWT. So dekat sini ada disertakan hadis kan, hadis riwayat Muslim yang menceritakan bahawasanya bila mana kita baca Al-Fatihah ni, kita sedang berdialog dengan Allah SWT. Saya bacakan hadis ni. Aku membahagi solat antara aku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Dan bagi hamba-Ku apa yang ia minta, apabila hamba-Ku berkata, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah berfirman, yang hamba-Ku memujiku. Apabila hamba berkata, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Allah berfirman, hamba-Ku menyanjungiku. Apabila hamba berkata, yang menguasai hari pembalasan, Allah berfirman, hamba-Ku memuliakanku. Ataupun berfirman, hamba-Ku berserah diri kepadaku. Apabila hamba berkata, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, Allah berfirman, ini antara aku dan hamba-Ku dan baginya apa yang dimintanya. Apabila hamba-Ku berkata, tunjukilah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang telah Kau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang mereka murkai dan bukan juga jalan mereka yang sesat. Allah berfirman, ini antara aku dan hamba-Ku dan baginya apa yang ia minta. So kalau kita tengok kisah Umar bin Abdul Aziz, kenal ke Umar bin Abdul Aziz ni? Dia seorang khalifah di zaman dinasti Umayyah. Dia membaca Al-Fatihah ni dengan jeda. Jeda ni dia berhentilah kan. Alhamdulillahirabbil alamin, dia berhenti. Sebab apa? Dia kata dia nak menikmati jawapan Tuhan dia. So subhanallah kan, orang-orang yang para sahabat Nabi, orang-orang tabi' ini dia menikmatilah kan. Dia rasa seronok berbicara dengan Allah. Allah membalas langsung kan. Sebab ada hadis kan, Allah membalas langsung apa yang kita bicarakan ketika solat tu. Memang benarlah kalau kita ni nak rasa Allah berdialog dengan kita kena memahami ayat Quran tu dan melakukan solat tu kan. Oh, dia terlupa pula. Maaf tadi ada terlupa nak add orang dekat dalam Skype. So basically begitulah. Lagi kita try habis 8 suku. Boleh So kunci Al-Quran, kenapa surah ni diberikan nama Al-Fatihah? Yang pertama ialah kerana dia pembuka lah kepada Al-Quran tu sendiri. Fatihah ni maksud dia pembuka lah. Kalau kita tengok kisah Muhammad Al-Fatih tu, Muhammad pembuka pembuka kota Konstantinopel kan. Ada kalau kawan-kawan kita dekat France ni, dia suka guna nama Konstantinopel kan. Mungkin dia nak jadi pembuka lah kepada bandar-bandar yang belum lagi mendapat Islam ke macam mana kan. So baguslah usaha-usaha tu. Dan keduanya, makna yang tersirat ialah Al-Fatihah ni menjadi kunci kepada kita memahami Al-Quran. Pembuka kepada kita memahami Al-Quran. So maksudnya kalau kita faham Al-Fatihah ni, seharusnya kita bolehlah memahami inti-inti Al-Quran yang lain. Sebagai contoh kita tengok ihdinas siratal mustaqim kan. Dia cakap kat sini, tunjukilah kami dengan jalan yang lurus kan. Kemudian Allah menjawab dalam surah Al-Baqarah kan, ataupun Allah bagi tahu dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. So kalau macam nak ikut jalan lurus, kita kena betul-betul berpegang kepada Al-Quran kan. Kemudian kalau kita tengok lagi dalam surah Al-Fatihah dia cakap ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan. So dalam buku ni tulis surah Ali Imran. Nanti kita akan tengok surah Ali Imran ni dia berbicara tentang satu keluarga yang mana ketika tu keadaan umat sangat teruk, tapi ada satu keluarga je yang terselamat, iaitu keluarga Ali Imran. So kat sini kalau kita memahami surah Ali Imran macam ni, kita akan dapat faham bagaimana nak mengelakkan kita ni tersesat. Faham? Dalam keadaan zaman sekarang ni macam-macam fitnah kan. So dalam surah Ali Imran tu akan menceritakan bagaimana keluarga ni terselamat daripada kelompok-kelompok yang lain tu yang tersesat. Okay.
So selain itu kalau kita tengok surah Al-Fatihah ni perasan tak dia tak ada hukum tajwid yang susah. Sangat-sangat mudah kan. So maksudnya surah ni kaya menyeluruh tapi menggunakan cara bacaan yang paling mudah kan. So itulah antara kelebihan ni lah. So mungkin tu je lah yang mungkin dapat saya sharekan. Lain dia tidak ada saranan-saranan di sini ialah kita bila mana kita membaca siratal ladzina an'amta alaihim tu, dia menyarankan kita ni berhenti fikirkan siapakah orang-orang yang diberikan nikmat, supaya kita ni pun terdorong untuk menjadikan orang-orang tu sebagai idola kita ataupun jadikan contoh lah. So bila kita baca ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim tu, kita fikirkan Nabi Muhammad dan Rasulul Azmi, Nabi Musa, para tabi'in, para pendakwah Islam. Kerana mereka ni orang-orang yang diberikan nikmat. Kita percaya adanya hari akhirat. Kita dah cakap tadi Malik Yaumiddin. So kita tahu kita ni akan di-judge kan, kita ni akan dineraca, kita akan dihakimi. So kita kenalah percaya bahawa nikmat tu bukan ada dekat dunia saja. Dan bila mana kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin ni, kita ingat apakah sikap-sikap orang kan. Kita ingat bangsa apa yang mana Allah memurkai dan Allah menyesatkan mereka. So kita sentiasalah supaya kita bila mana kita ingat kan, bila kita solat tu, ini sebahagian dia doa kan. Tadi kita cakap Allah berkomunikasi. Kalau kita semayang tu, Allah cakap apa yang diminta oleh hamba-Ku tu bagi kan. So insyaAllah kalau kita berniat untuk kekal di jalan Allah kan, kita nakkan syurga kan, apatah lagi lah benda-benda kan, walaupun bersifat keduniaan pun tak apalah kan. Semoga dia menjadi jambatan untuk kita ke akhirat. Okay. So tu je lah, dah 8.12. InsyaAllah esok kita akan tengok surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ni tak boleh buat lah satu hari satu surah kan? Tapi kita akan pergi semaksimum mungkin lah kan? So kalau ada apa-apa soalan untuk grup lelaki boleh tanya dalam WhatsApp tu. InsyaAllah boleh balik diterangkan, sebab WhatsApp pun kita boleh record suara sekarang semua kan. Sama jugalah dekat grup perempuan, boleh jugalah tanya. Okay. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa terlalu laju atau maksud tidak sampai. Kita cubalah usaha untuk baiki, dan saya sudahi siri pembedah buku khawatir Qur'aniyah ini dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.